Okey, kita sambung. Okey, tadi mikroorganisma tadi maksudnya hidupan seni. Okey, dan ada pelbagai jenis dan bentuk. Okey, kita tengok kumpulan mikroorganisma yang pertama. Okey, iaitu kumpulan fungi. Okey. Ya, kumpulan ni fungi. Okey. Oh, jap silap buat. Ini. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Okey, kalau kamu pernah tengok roti yang dah berkulat, okey, roti berkulat kamu nampak ada tumpuk hitam ataupun tumpuk putih atau warna hijau. Itu kamu boleh tengok dengan mata kasar. Tak perlu gunakan alat untuk memerhatikan kulat tersebut. Okey, kulat ni dia kumpulan mikroorganisma tapi dia besar, dia agak besar. Jadi kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey, sambung lagi. Yeast, muko dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Kanta pembesar yang kita pegang batang tu, lepas tu dia ada cermin besar, kanta besar. Okey, kita boleh memperbesarkan objek yang kita nak lihat. Okey, yeast dengan muko ni, gambar yeast. Tadi yang kita tengok dia letak dalam roti ni kan. Kita letak yeast. Yeast ni sejenis fungi. Okey, alamak, dalam roti kita makan ada yeast lah. Betul ke? Kita makan roti, kita bukan makan yeast. Okey, yeast tu sebab dia hanya nak membantu mengembangkan dough tu. Okey, tapi bila dah masak yeast tu, dah masak roti tu, dah bakar roti tu, yeast tu matilah kan. Okey, kita tak makan yeast, kita makan roti. Okey, seterusnya adanya muko dan penicillium. Okey, ini semua kumpulan fungi. Okey, kumpulan pertama, kumpulan fungi. Okey, tengok kumpulan kedua. Ini dia kumpulan ni. Macam mana nak sebut nama tu? Nama kumpulan ni protozoa. Okey, bukan proton. Proton kereta proton. Okey, ni protozoa. Okey, apa ciri-ciri protozoa ni? Okey, protozoa hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Kalau kamu tengok kolam dekat dalam kolam tanah lah kan, kolam yang dekat tepi-tepi tepi-tepi jalan ke kan. Okey, kolam ikan ke apa ke. Kemudian kamu tengok tasik pun sama juga, ataupun sungai belakang rumah kamu ke kan. Okey, ada banyak protozoa. Protozoa ni dia berenang dalam air lah, dia hidup dalam air. Jadi kalau kamu mandi dalam kolam yang tercemar ke, sungai yang kotor ke apa ke, ada banyak protozoa. Lepas tu kamu mandi, kamu menyelam, kamu minum air, kamu telan dengan protozoa tu, boleh mendatangkan penyakit. Okey, tengok contoh-contoh protozoa tu. Okey, ada nama dia ameba. Ni ameba. Okey, ameba ni waktu cikgu belajar dulu, cikgu panggil dia telur goreng. Sebab apa? Bentuk dia macam telur goreng. Kita nak lukis dia nanti, dia bentuk macam telur goreng, telur mata lembu tu. Okey, mata kebau tu. Okey, kemudian adanya contoh protozoa lain namanya paramecium. Okey, paramecium ni nanti kita akan belajar ciri dia, badan dia tu berbulu-bulu. Okey, berbulu-bulu, dia nak bergerak dia gunakan bulu dia tu. Okey, nanti cikgu akan tunjuk video macam mana dia bergerak. Okey, protozoa. Dah berapa kumpulan dah? Dah 2 kumpulan. Kumpulan fungi, kumpulan protozoa. Okey, kita tengok seterusnya. Kumpulan yang ketiga, kumpulan alga. Okey, kumpulan alga. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Okey, dia kumpulan mikroorganisma tapi dia ada sifat seperti tumbuhan. Apa sifat tumbuhan ni? Okey, alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Maksudnya kalau macam contoh protozoa tadi, protozoa ni dia saling makan-memakan. Okey, protozoa besar makan protozoa kecil macam haiwan. Tapi yang alga ni dia tak perlu nak cari mangsa. Dia boleh buat makanan sendiri. Okey, sifat dia macam tumbuhan. Bila dia boleh buat makanan sendiri, dia boleh buat proses fotosintesis. Maksudnya pada alga ni dia adanya klorofil. Okey, kamu belajar tahun 4 proses fotosintesis tumbuhan.
Klorofil membantu menyerap cahaya matahari untuk membuat proses fotosintesis. Klorofil ni memberi warna hijau. Sebab tu kalau kamu tengok alga ni, dia warna hijau. Nama alga ni Spirogyra. Dia warna hijau sebab apa? Dia ada klorofil. Klorofil ni untuk apa? Serap cahaya matahari. Buat apa dengan cahaya matahari ni? Nak buat fotosintesis. Apa proses fotosintesis ni? Apa hasil dia? Membuat makanan. Okey, dah berapa kumpulan dah? Dah 3 kumpulan. Okey. Lampu pula kelip-kelip. Fungi, protozoa dan alga. Kita teruskan. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang keempat. Kumpulan bakteria. Bakteria. Okey. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Ada warna hijau, ada warna oranye, ada warna pink lah. Warna biru lah. Bakteria boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Bakteria ni banyak jenis dan dia boleh hidup dalam pelbagai persekitaran. Dia boleh hidup dalam perut, dia boleh hidup dekat dalam gigi, dekat mulut kamu. Dia boleh hidup di permukaan kulit, di atas meja, dalam udara, dalam tanah, dalam air laut. Banyak tempat bakteria ni dia boleh hidup. Ada bakteria yang boleh tahan sejuk, ada bakteria yang boleh tahan panas. Dia kadang dulu cikgu belajar ada yang boleh hidup di kawasan-kawasan gunung berapi. Ada bakteria yang boleh hidup di kawasan kutub utara, kutub selatan tu. Jadi bakteria ni pelbagai jenis, pelbagai tempat yang dia boleh hidup. Tapi bakteria yang boleh hidup tempat panas tak bolehlah pergi tempat sejuk. Bakteria yang hidup tempat sejuk tak boleh pergi tempat panas, nanti dia mati. Kita tengok situ contoh-contoh nama-nama bakteria yang kita ada kat situ. Kamu tengok situ adanya bakteria Bacillus. Nampak ni Bacillus warna hijau atas ni. Kalau kamu biasa minum air Yakult, air Vitagen, Lactobacillus. Lactobacillus. Dalam air Yakult tu adanya bakteria yang baik lah. Lactobacillus untuk penghadaman, untuk perut kamu. Kemudiannya ada bakteria ni bahaya ni, Salmonella. Nama macam awet Latin tapi sangat berbahaya. Salmonella. Termasuk juga dengan Escherichia coli atau nama pendek dia E. coli. Dan juga ada ni Streptococcus. Streptococcus ni bentuk dia macam rantai mutiara, bulat. Strep tu tali, macam tali. Coccus tu bulat. Itu antara contoh-contoh bakteria. Kita tengok kumpulan yang terakhir. Ini yang buat kita seram ni. Kumpulan yang terakhir iaitu virus. Virus ialah lebih halus daripada mikroorganisma lain. Virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Dia sangat halus. Contoh, kalau inilah mikroorganisma, kalau ini satu yeast ataupun ini satu bakteria, virus tu dia lagi kecil. Kat situ je. Dia lagi kecil daripada mikroorganisma. Dia lagi kecil daripada bakteria. Sebab tu virus ni paling halus. Tengok dia pun kena guna mikroskop elektron. Kita tengok situ contoh-contohnya. Virus HIV, virus influenza macam yang kita sedang alami sekarang ni lah. Virus COVID-19. Virusnya sangat kecil, halus, senang masuk dalam badan. Dan kebanyakan virus ni mendatangkan masalah penyakit lah dan boleh membawa maut. Baca kawan kamu tu kata apa? Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mikroskop ialah alat yang digunakan untuk mematikan mikroorganisma dengan lebih jelas. Rupanya alat ni namanya mikroskop untuk memerhatikan mikroorganisma. Cuba kamu tengok infoclick. Tengok infoclick.
Berapakah saiz mikroorganisma ini? Yang dalam bulat-bulat tu. Okey. Hujung jarum yang bergaris pusatnya 0.2 ml. Okey, tak sampai 1 ml. Boleh memuatkan berjuta-juta mikroorganisma ini. Bayangkan betapa kecilnya mikroorganisma ini. Kamu ambil lah satu pin baju mak kamu tu, pin tudung mak kamu tu, sebesar itu pin tu boleh memuatkan berjuta-juta mikroorganisma duduk dekat pin tu. Besar ke kecil mikroorganisma tu? Sangat kecil. Jadi dia boleh kumpul pada satu tempat, satu titik yang kecil tu pun dia boleh kumpul berjuta-juta. Okey? Itu sahaja untuk penerangan pada hari ini tentang topik mikroorganisma. Dan kamu kena ingat, kena hafal, kena tahu ciri-ciri 5 kumpulan mikroorganisma ini. Okey? Dan kamu kena tahu maksud mikroorganisma. Okey, maksud mikroorganisma tadi apa? Hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, apa kumpulan yang kita belajar tadi? Kumpulan fungi, kumpulan protozoa, kumpulan alga, kemudian kumpulan bakteria dan kumpulan virus. Okey? Itu sahaja kelas cikgu untuk pagi ini. Diharap kamu faham dengan apa yang cikgu sampaikan dan tolong hafal maklumat-maklumat yang kita belajar tadi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.